Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi memberkati kuliah pada malam ini, marilah sama-sama kita memulakan dengan baca Sab'ul Masani Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يا أيها الناس اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalah finnar wal a'yazu billah. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura. Allahumma atini nura. Teman sekali, marilah sama-sama kita melafazkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat lagi berada dalam majlis ilmu. Saya ucapkan berbanyak-banyak syukran jazilan khusus kepada Tuan Imam yang menggantikan saya minggu lepas. Patutnya minggu lepas, tapi mesej WhatsApp media orang tua tak apa terpeka sangat kan, terlewat tengok lepas maghrib. Jadi alhamdulillah, terima kasih, syukran kepada Imam Ustaz Habib ganti tempat, kemudian dia bagi ruang pada saya untuk minggu ni Jadi dapat bersama-sama tuan-tuan untuk menjambung pengajian kitab hadis bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Syahrul Wafi Imam An-Nawawi iaitu dalam tajuk, sambung tajuk hadis berkaitan dengan hadis agama dan nasihat. Hadis yang pendek sahaja, tapi huraiannya tak boleh habis sekali, itu satu kuliah Hari ini kita sambung dalam tajuk nasihat khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita nak bagi nasihat kepada Rasulullah, tapi apakah nasihat yang perlu kita ambil, kita ingat perkara yang berkaitan dengan kewajipan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang pertama hari itu kewajipan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kewajipan kepada kitabnya, dan yang ketiga kewajipan kepada rasulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kalau keyakinan yang pertama dan kedua sudah mantap, sudah kemas, yang ketiga ni tidak ada masalah. Selalunya keyakinan kepada Allah goyang, akidah goyang, keyakinan kepada kitab Allah Al-Quran tidak sepenuhnya, malah dia akan menjejaskan keyakinan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu memang tabiat manusia. Namun keyakinan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, apa benda yang perlu kita diperingatkan ataupun dinasihatkan oleh agama kita, oleh Al-Quran sendiri, oleh Rasulullah sendiri, yang memperingatkan kepada kita tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan kewajipan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulih
wa kitabil ladzi nazzala ala rasulih wallazi unzila min ba'd. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu dengan Allah, dengan Rasul, dengan kitab yang diturunkan ke atas Rasul tersebut, yaitu Al-Quran, dan dengan kitab-kitab yang telah diturunkan kepada nabi-nabi yang sebelum ini. Ini dalil kewajipan seorang Muslim terhadap Rasulnya. Perkara ini dilakukan dengan cara membenarkan risalah. Ini yang pertama. Pertama, kewajipan kita mestilah kita yakin, percaya, tasdik, yakni yakin dalam hati bahawa Rasulullah itu adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, membenarkan risalahnya. Risalahnya ialah Islam lah, ya. Risalah yang dibawa oleh Rasulullah, mengimani semua yang dibawanya, sama ada Al-Quran maupun Sunnah, wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah, wajib kita beriman sepenuhnya. Sama ada Al-Quran maupun Sunnah, mencintai dan mentaatinya. Mencintai, kasih, sayang, suka dan tidak membencinya. Mentaatinya, mentaati segala apa yang disuruh melalui perkara-perkara kebaikan, dan juga meninggalkan apa yang dilarang, perkara-perkara yang dosa. Jadi dengan mencintai Rasul secara automatik mencintai Allah. Mencintai, yakin kepada Allah secara automatik mencintai Rasulullah. Bila menguatkan kecintaan kepada Rasulullah pula, dia akan menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surah Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutlah daku, nescaya Allah mengasihi kamu. Surah Al-Imran ayat 30. Ini yang pertama. Hendaklah kita kasih sayang dalam arti kata mengikut apa yang disuruh, cinta dan sebagainya. Ketaatan kepada Rasulullah. Yang kedua, ketaatan kepada Rasulullah, taat apa yang disuruh. Dipanggil ittiba'. Taat ni ittiba'. Ittiba' mana? Mengikut. Dari sudut akidahnya, dari sudut ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, dan juga segala apa yang keluar daripada tubuh baginda yang mulia. Perkataan, perbuatan, gerak-geri maupun takrirnya. Takrir itu diam, dia tak kata apa pun, kita wajib mengikutnya apa yang didiamkannya itu. Ketaatan Rasulullah secara automatik akan mentaati Allah. Tadi disebut wa man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Wa man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Sesiapa yang taat kepada Rasul, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Siapa yang tak suka kepada Rasulullah, maksudnya dia tidak suka kepada Allah. Siapa yang tidak mengikuti sirah Rasulullah, maknanya dia menentang sirah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nasihat yang penting, ya, yang penting. Jadi kita sebagai seorang ketaatan kepada Rasul ini, apabila dikaitkan dengan ketaatan dengan Allah, bermakna dia adalah wajib. Wajib maknanya sekiranya kita ingkar, kita tidak buat, dia adalah menyebabkan kita berdosa,
kufur dan boleh gugur iman kita, sebab dia berkaitan dengan rukun-rukun iman yang wajib kita percaya, taat dan sebagainya. Ketaatan kepada Nabi akan membawa kepada sikap mau mengikut beliau. Kita bila ada kepahaman nak mentaati Rasul, kita akan ada sifat untuk mengikuti apa yang Rasul buat. Tidak ada ketaatan yang mutlak kecuali dilakukan oleh manusia yang membawa kebenaran daripada Allah. Kalau orang lain selain daripada ketaatan yang dibawa ataupun yang disuruh oleh manusia biasa, itu bukanlah satu kewajipan yang mutlak, kecuali dilakukan oleh manusia yang membawa kebenaran daripada Allah, ialah Rasul, ketaatan kepada Rasulullah, dan pada hakikatnya merupakan ketaatan kepada Allah. Manusia wajib mentaati Allah, kemudian Allah menegaskan bahawa ketaatan kepada Rasul adalah sebahagian daripada ketaatannya. Maka ketaatan kepada Rasul wajib juga untuk umat dan memiliki makna yang mendalam, Jadi nak taat tu mengenai apa? Mengenai apa yang berkaitan yang saya sebut tadi, iaitu sunnahnya, sunnah hadis lah, akhlaknya, tingkah laku dan sebagainya. Ini wajib kita ikut. Tidak boleh kita ingkar, kerana ingkar segala semua itu adalah membawa kepada mengingkari Allah jua. Jadi kadang-kadang kita tak ambil kisah banyak perkara-perkara yang disampaikan oleh Rasulullah kepada umat, tetapi kita tak ambil indah, tidak mau mengikutlah. Contoh dalam kehidupan harian kita pun, kita banyak menjadikan contoh-contoh tauladan yang lain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar dalam ibadah, dalam akidah, dalam pergaulan harian pun kita wajib mengikut apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihat Rasulullah ketika baginda wafat. Nasihat Rasulullah SAW ketika baginda wafat selain dilakukan dengan berbagai-bagai perkara di atas, juga dilakukan dengan jalan mempelajari sirah Rasulullah. Sebelum Rasulullah wafat, iaitu nasihat yang berkaitan dengan haji wada', nasihat wasaya al-wada', yang kadang-kadang kita tengok ada dalam kertas yang besar itu, satu kertas yang disalin, ditulis, dijual dia ni. Ada wasiat-wasiat yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Mestilah yang pertama, ati'ullah, mentaati Allah sepenuhnya, mentaati Rasul, mentaati Allah Subhanahu Wa Taala tanpa menyekutukannya dengan lain. Kemudian yang kedua, mestilah melakukan perkara-perkara amar ma'ruf wan nahyi anil munkar, melakukan kebaikan, berbuat baik dengan manusia, kaum keluarga dan juga makhluk-makhluk di atas muka bumi ini. Kalau tuan-tuan rujuk kepada wasiat haji wada', benda-benda ni semuanya mesti kita ikut, mestilah kita taati. Kemudian mempelajari sirah Rasulullah. Ini tanggungjawab kita kepada Rasulullah. Bagaimana sejarah hidup Rasulullah. Kadang-kadang kita lebih mahir mengenai sejarah kehidupan orang yang lain. Dalam buku sejarah kita pun, tokoh Rasulullah mungkin ada ke? Tak pasal dalam sejarah. Tokoh-tokoh yang lain disebut. Tapi tokoh Rasulullah SAW ni khusus di sekolah agama, mestilah ada pelajaran sirah khusus. Mesti kita pelajari sekurang-kurangnya riwayat hidupnya daripada dilahirkan, sebelum dilahirkan, semasa kecilnya menerima dakwah, menyampaikan dakwah, dan menghadapi
kaum musyrikin di Mekah dan sebagainya, hinggalah beliau wafat, hinggalah Rasulullah wafat. Semua ini adalah menjadi kewajipan kepada kita untuk mempelajarinya. Yang ketiga, mencontohi akhlak Rasulullah dan adab-adabnya, serta berpegang teguh dengan sunnahnya. Akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim, firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya akhlak yang paling baik, yang paling tinggi, yang paling hebat ialah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada contoh yang terbaik selain daripada akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serta berpegang teguh dengan sunnahnya, sama ada ucapan maupun perbuatan, sentiasa mengambil manfaat dan pengajaran daripada kehidupannya, serta berusaha untuk memberi sokongan dalam penyebaran sunnah hadis di tengah-tengah masyarakat, dan turut serta membantah berbagai tuduhan yang dilemparkan oleh musuh kepada penentang-penentang Rasulullah. Ini sejak zaman dahulu, sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang kafir musyrikin banyak menentang dan melemparkan macam-macam tuduhan kepada Rasulullah ketika berdakwah. Di antaranya Rasulullah dituduh sebagai seorang ahli sihir, ahli sihir. Rasulullah dituduh sebagai majnun, majnun, gila. Rasulullah pernah dituduh sebagai seorang yang manusia yang kuat hawa nafsunya, kerana mempunyai isteri yang ramai, yang khususiah bagi Rasulullah, satu keistimewaan yang hanya ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan macam-macam lagi tuduhan yang dilemparkan kepada Rasulullah. Dan kalau ada hari ini pun orang nak tuduh Rasulullah macam-macam, kita hendaklah mempertahankannya. Yang terbaru, orang pernah tuduh Rasulullah ni pelarian, zaman Rasulullah, orang musyrikin tak ada lagi istilah pelarian ni. Jadi istilah pelarian ni sebenarnya lari, dia bukan negara dia. Rasulullah, Mekah itu negara dia, bukan dia lari. Dia berpindah, berhijrah, dia tekanan orang musyrikin, dan akhirnya kembali Fathul Mekah, berjaya setelah mendirikan negara Islam Madinah Al-Munawwarah. Di Madinah dia bukan lari daripada satu tempat itu kerana dihalau dan sebagainya. Jadi kalau ada orang kata macam tu, mereka itu kita wajib menentangnya. Dan orang yang sebegini adalah di antara orang-orang yang disebut sebagai orang munafik, orang munafik. Orang munafik adalah orang Islam. Di kalangan kita pun banyak munafik. Munafik ni ialah berpura-pura Islam. Dia mengaku Islam, tapi dalam masa yang sama dia engkar terhadap arahan-arahan agama, tidak taat kepada Rasulullah, malah mencaci dan mencerca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh gelar mereka ini orang munafik, Orang munafik ni amat bahaya, dalam Islam amat bahaya. Kerana mereka adalah boleh merosakkan agama Islam dari dalam. Pada mulut, pada zahirnya mereka ini nampak Islam, tetapi mereka ini pada hakikatnya di sisi Allah mereka ini menentang Islam itu sendiri dan menentang Rasul itu sendiri. Jadi apa gambaran orang munafik ni ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu surah khusus dalam Al-Quran, surah Al-Munafiqun. Al-Munafiqun, kalau kita lihat dalam surah itu bagaimana Allah memberi amaran ataupun menerangkan secara jelas bahawa orang-orang munafik ini adalah orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama contohnya, iza ja'akal munafiqun qalu nashhadu
annaka la rasulullah wallahu ya'lamu annaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Allah terangkanlah, dah terang kepada mereka ini mengaku bertasyahud dengan Allah, bersatu dengan Rasulullah, tetapi dalam masa yang sama mereka berpura-pura dan menentang dari dalam. Menurut seorang pentafsir ulama, di antara dalam ayat surah Al-Munafiqun yang selalu dibaca pada hari Jumaat itu, digalakkan Rasulullah menggalakkan umat supaya membaca pada hari Jumaat surah Al-Munafiqun dan surah Al-Jum'ah. Al-Jum'ah tu yang dalam hari Jumaat imam selalu baca surah daripada ayat surah Al-Jum'ah dengan Al-Munafiqun, tapi dia baca belah hujungnya, baca belah hujung ayat-ayat yang terakhir. Patutnya baca dari awal satu surah. Iza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innaka la rasuluh wallahu ya'lamu innal munafiqina lakazibun. Ayat pertama tu. Tapi dalam waktu Jumaat kebanyakan imam baca ayat yang terakhir, 3 ayat yang terakhir, iaitu ayat ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Khasirun apa sikun? Wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqna min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas solihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Ayat ni menegaskan perkara berkaitan dengan kewajipan kita memelihara kaum keluarga kita daripada rugi di akhirat. Tidak dapat apa-apa sebab kita sudah terkeluar daripada agama Islam. Kita berpura-pura tidak mengikut apa yang dituntut dalam agama. Dan Allah mengingatkan bahawa apabila sampai masa seseorang itu ajalnya, Allah tidak akan melewatkan sedikit pun dan tidak akan dimaafkan. Jadi itu dalam surah Al-Munafiqun. Sepatutnya dibaca dari awal. Itu yang disunatkan. Ini kisah Al-Munafiqun, sehingga Rasulullah menggalakkan supaya surah Munafiqun dibaca ketika hari Jumaat. Kemudian orang munafik ni ialah orang yang hebat. Kebanyakan mereka adalah hebat. Contohnya bapa munafik yang besar zaman Rasulullah ialah Ubay bin Salul. Ubay bin Salul. Dia adalah ketua munafik, tetapi dia sering berdamping dengan Rasulullah, rapat dengan Rasulullah, sentiasa berada di mana-mana Rasulullah ada. Sebab pada zahirnya dia adalah mengucap 2 kalimah syahadah. Rasulullah SAW dalam hal munafik ni tidak tidak menolak ataupun tidak mengenepikan mereka dalam masyarakat Islam, kerana tidak ada arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kebanyakan orang-orang munafik zaman Rasulullah tahu, kenal ciri-ciri mereka. Dan orang-orang yang dikenali oleh Rasulullah itu diceritanya kepada seorang sahabat, iaitu Huzaifah bin Yamani. Rasulullah dia cerita kat Huzaifah Yamani seorang saja. Siapa orang munafik di kalangan orang-orang di Mekah ni. Dan dia pesan ke Huzaifah jangan cerita kat siapa-siapa, sebab kalau cerita kat orang nanti dia akan membawa kepada pergaduhan, pertelingkahan di kalangan umat Islam. Sebab orang munafik ni, mereka ini berpura-pura. Jadi sehinggalah Umar bin Khattab sendiri setiap kali berjumpa dengan Huzaifah, dia selalu bertanya kepada Huzaifah, siapa dia orang yang munafik? Dia kerana nak
Sayyidina Umar, bukan kita tahu seorang yang bengis kerana lawan nak pukul lah, kira nak pukul, nak hentam lah orang munafik ni sebab menentang Rasulullah. Tapi Rasulullah pesan jangan cerita sampai turun satu ayat mengenai orang Islam dilarang untuk menyembahyangkan orang yang munafik. Ada satu ayat di mana Allah Subhanahu Wa Taala berpesan supaya umat Islam jangan menyembahyangkan. Allah telah menjadikan syariat hukum kepada manusia berdasarkan firasat, kerana Rasulullah hanya menyenaraikan nama golongan munafik kepada Huzaifah Al-Yamani. Ini dalam keterangannya. Melarang laporan itu disensasikan. Umar bin Khattab sering bertemu dan bertanya kepada Huzaifah agar merasa tenang daripada unsur kemunafikan. Sebab dia risau, takut dia salah seorangnya munafik kan. Kita pun kadang-kadang ciri-ciri munafik itu ada yang kita sedia maklum. Orang yang munafik ni bukan boleh dipercaya. Kata-katanya, iza haddasa kazzaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Ini terangkan dalam hadis oleh Rasulullah. Bila cakap dia berdusta, bila berjanji dia khianat, apabila diberi amanah dia khianat, wa iza tumina khana, dia khianat. Bagi peluang kat dia, dia pulung kat dia, tinggal habis. Jadi Huzaifah ni digelar sebagai penyimpan rahsia Nabi, sahibus sirr Rasul. Wahai Umar, kamu tidak termasuk di kalangan orang yang munafik. Itu jawapannya kepada Umar apabila didesak supaya beritahulah kat aku. Rasulullah ceritakan siapa lagi yang munafik di zaman Rasulullah. Dia tak cerita. Tapi dia hang bukan salah seorang daripada yang Rasulullah senaraikan dalam orang munafik. Aku dilarang oleh Rasulullah berlebih-lebihan membicarakan hal ini, hal munafik. Sebab pada masa itu tidak ada lagi larangan, tak ada lagi arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap orang munafik ini. Sehinggalah turun satu ayat dalam surah At-Taubah ayat 84, wala tusalli ala ahadin minhum matin abada wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Maksudnya, janganlah kamu sekali-kali mensolatkan jenazah orang munafik, seorang yang mati di antara mereka, dan jangan kamu berdiri mendoakan di kuburnya, sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Dengan main-main tuan-tuan ya, munafik ni di peringkat terakhir sekali Rasulullah bila turun ayat ni, Rasulullah melarang sahabat sembahyang mayat terhadap mayat orang munafik. Kita sampai ke setakat tu? Kita tak sampai, sebab kita nak tuduh orang munafik ni pun susah. Tapi yang penting kita jangan ada unsur-unsur munafik, kerana munafik itu amat keras balasannya, disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang munafik ialah orang yang mempersendah-sendahkan agama, termasuk mempersendakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempermain-mainkan Rasulullah. Depan Rasulullah macam-macam kata, seperti mana dalam ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah yang awal-awal tu, selepas menerangkan tentang Al-Quran, Allah menerangkan tentang orang munafik. Orang munafik, yukhadi'una Allah wa rasuluh walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Surah Al-Baqarah ayat 9. Malah ditambahkan lagi dalam ayat yang berikutnya, fi qulubihim maradun. Orang munafik ini ada penyakit, di hati mereka Allah turunkan penyakit. Fazadahumullahu marada. Allah tambahkan penyakit itu supaya mereka terus menjadi orang yang menentang. Ini apa akibat tak yakin kepada Rasulullah, keluar kepada agama Allah, maka mereka ini
dikategorikan sebagai munafik. Wal iazu billah, kita minta maaf. Jadi apa yang dibawa oleh Rasulullah wajib kita ikut, jangan ada bantah, jangan ada tidak ada keyakinan, kerana ini boleh membawa kepada munafik. Dan orang munafik mereka ini dalam bentuk zahirnya memang hebat, hebat, sanggup buat apa saja, sanggup bersumpah, contohnya ayat dalam surah Munafikun yang ketiga itu, ittakhazu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Dia ni suka bersumpah-sumpah, sumpah ini nak buat itu, nak buat ini, tapi sebenarnya mereka ini hanya berpura-pura. Yang keempat tadi, nasihat untuk Rasulullah. Jadi kita kuatlah keyakinan kita kepada Rasulullah dengan melaksanakan kewajipan kita, iaitu beriman dengan Rasulullah, mentaati dan mengikuti segala apa yang dibawanya. Kemudian yang keempat, melakukan solat, melakukan solawat, mengucap solawat kepada Rasulullah. Bila mana nama beliau disebut, bila Rasulullah kita sebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita wajib mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu kewajipan seorang ni. Bila nama beliau disebut, kita wajib menyampaikan salawat untuknya. Hal ini adalah satu syarat turunnya syafaat di hari kiamat. Kerana orang yang banyak bersalawat ni, di antaranya akan mendapat syafaat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat besok. Kemudian yang kelima, memahami bahawa Rasulullah adalah nabi penutup. Maksudnya risalah Nabi Muhammad ini adalah risalah yang terakhir. Tidak ada lagi nabi yang terakhir selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, maka Muhammadun aba li ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamin nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Muhammad sekali-kali bukanlah bapa daripada seorang lelaki daripada kamu, tetapi dia adalah rasul dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala yang kamu yang tersembunyi. Jadi itu di antara tanggungjawab kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya ialah nasihat yang keempat, nasihat untuk para pemimpin, para pemimpin. Mungkin kita boleh mula sikit, iaitu pemimpin orang-orang muslim adalah penguasa, wakilnya para ulama, orang yang soleh. Ini pemimpin orang Islam. Jadi orang-orang ini perlu dinasihatkan mengenai perkara-perkara yang wajib mereka lakukan terhadap orang di bawahnya. Ulul amri, ataupun disebut sebagai ulul amri. Ulul amri ini sama ada al-ulama satu, yang kedua al-umara. Umara, ulama yang pakar dalam bidang agama, umara pemimpin yang mentadbirkan hal-hal pentadbiran dunia ini, dunia ini. Termasuklah macam wakil rakyat dan sebagainya itu. Ini adalah al-umara, al-ulama, ulama lah. Adapun pemimpin umat Islam, mereka mestilah terdiri daripada kalangan muslimin, supaya ketaatan kepada mereka menjadi wajib. Ini satu perkara yang penting, nak lantik pemimpin bagi orang Islam, mestilah orang Islam juga. Jadi susah kita dalam dalam hal berkaitan memilih pemimpin ni. Bila kata pilihan raya ni, kadang-kadang menjadi kontroversi sekiranya pemimpin yang kita nak lantik di tempat kita tu tak ada orang Islam. Ini yang payah ni, yang payah. Setengah orang yang tak mengundi itu sebab itulah nak lantik orang kafir. Sebab dia belajar nak kena lantik di kalangan orang-orang yang
muslimin supaya ketaatan terhadap mereka menjadi wajib, ya. Banyak ayat-ayat yang menerangkan jangan menjadikan pemimpin-pemimpin kamu di kalangan orang-orang yang kafir, ya. Banyak. Sebab itu sistem demokrasi pun bukan 100% ya menempati syura yang diamalkan oleh Islam, tapi adalah kaedah-kaedah dalam politik ataupun dalam agama ni yang membolehkan kalau kita tidak memilih pemimpin melalui demokrasi yang disediakan, dia lebih boleh merosakkan agama kita dan sebagainya. Jadi akhirnya menjadi wajib setelah ulama bincang dan menentukan bahawa dia boleh digunakan dalam keadaan sekarang. Kalau tak diambil kesempatan, orang-orang bukan Islam akan mengambil kesempatan. Jadi pada masa itu hukumnya diharuskan, ya. Tapi yang sebaik-baiknya adalah pemilihan melalui syura, syura ni tapi demokrasi pun sebahagiannya adalah syura, sebahagiannya ada juga ciri-ciri syura, tapi tidaklah meliputi keseluruhannya. Namun dalam keadaan dunia sekarang, ulama menentukan boleh dijadikan sebagai tempat untuk memilih dengan orang Islam. Kalau tidak, kita tidak wajib mentaati pemimpin tersebut. Allah berfirman, "Athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Ini dalil bahawa pemimpin yang beriman, pemimpin yang Islam ini wajib kita taat sekiranya mereka dilantik. Di antara tanggungjawab yang pertama tu bunyi azan ialah mentaati Allah, yakin dan beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang bukan Islam, macam mana kita nak suruh dia mentaati Allah, suruh dia masuk Islam? Tapi adalah alasan ataupun hujah yang lain. Pemimpin-pemimpin yang bukan Islam ini, dengan syarat dia bukanlah menentang agama Islam dalam bidang-bidang yang dibenarkan oleh agama, dalam bidang-bidang yang dibenarkan oleh agama, pemimpin dalam bidang yang sesuai untuk mereka. Kita berhenti dulu sebab tajuk ni pun nampak berat kan, ya. Beratlah. Banyak perlu kita beri tumpuan lebih bahawa pemimpin adalah satu tanggungjawab, Pemimpin ini satu tanggungjawab, dan kita perlu memberi nasihat mereka. Yang pertama, supaya mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mestilah mendirikan solat, melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar, melakukan keadilan, kemudian menjadikan ulama sebagai panduan, Al-Quran dan hadis sebagai panduan dan sebagainya. Banyak lagi yang perlu kita huraikan secara detail, insya-Allah kita hurai pada minggu hadapan lah, minggu hadapan, tentang kewajipan pemimpin dalam hal yang berkaitan dengan agama. Bukan kewajipan kita terhadap pemimpin saja, tapi pemimpin itu bagaimana tanggungjawab dia terhadap agama ataupun terhadap umat Islam seluruhnya, ya. Jadi kita berhenti setakat ini dulu. Mudah-mudahan kita diberi peluang untuk terus beristiqamah dengan ibadah dan amalan untuk menambah ilmu pengetahuan supaya kita dapat selamat melakukan ibadah, diterima di sisi Allah dan tidak keluar daripada landasan yang digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma iftah alaina futuhal arifin hikmatak wa anshur alaina rahmatak wa zakirna manasina wa zakirna manusina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi
wa barakatan fil rizq wa tawatan qabla al-maut wa rahmatan innal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.